Bukit Fraser terletak di negeri Pahang di atas banjaran Tintiwangsa, Malaysia. Ia merupakan kawasan pelancongan pergunungan yang menarik kerana suhunya sejuk mencecah sehingga 17 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Puncak tertinggi Bukit Fraser ialah 1,310 meter dari aras laut. Kira 104 km dari Bandaraya Kuala Lumpur, bukit ini terletak di dalam mukim teras di daerah Raub Pahang. Pelbagai ciri-ciri fizikal yang terdapat di Bukit Fraser. Bukit Fraser dipenuhi dengan pelbagai kehidupan tumbuh-tumbuhan, kepelbagaian hidupan liar dan pemandangan yang indah kerana ia tidak disentuh oleh perkembangan moden. Suhu yang nyaman di Bukit Fraser menggalakkan pertumbuhan hutan montane bawah atau hutan daun lurus seperti oak, laurel serta pokok epifit seperti paku pakis dan orkid. Manakala haiwan yang terdapat di Bukit Fraser adalah seperti biawak, pelbagai jenis ular, kura-kura, pelbagai jenis serangga, pelbagai jenis burung yang unik dan banyak lagi jenis-jenis haiwan yang terdapat di Bukit Fraser. Pelbagai ciri-ciri budaya yang terdapat di Bukit Fraser antaranya adalah pos laju, balai polis, klinik kesihatan, hotel, banglo, pelbagai jenis kedai makan dan tempat beribadat seperti masjid, tokon Cina dan India. Manakala sekolah hanya terdapat 2 buah sekolah rendah sahaja iaitu SK Bukit Fraser dan SK Tamil Bukit Fraser. Bagi pelajar sekolah menengah, mereka akan bersekolah di daerah Raub atau daerah Bentung. Seterusnya, kita akan menerokai mengenai latar belakang penduduk Bukit Fraser. Okey, sekarang kita bersama dengan Encik Mazlan. Kita akan bertanyakan mengenai demografi penduduk di kawasan ini. Okay, Encik Mazlan, berapa bilangan jumlah penduduk kat kawasan ni? Sekarang ni kita ada jumlah penduduk dalam 350 orang keseluruhannya. Okay, antara umur yang penduduk kat sini berapa dia? Paling tua umur 75 sehingga yang ke bawah lah. Mereka sebenarnya staff di sini ke atau kerja di sini ke atau? Banyakkannya bekerja dengan sektor swasta sebagai perwakilan dan majlis daerah dan tourism Pahang lah. Dan ada yang bekerja sendiri pun ada, berniaga. Berniaga, buka ada gerai sendiri Ada lah. gerai sendiri. Sebanyak pekerjaan di penduduk di kawasan ni, kebanyakan mereka bekerja di bahagian mana? Di bahagian pelancongan lah dan juga landscape. Yang perhotelan tu ada jugalah bahagian Perhotelan pun ada dengan banglo-banglo swasta. kawasan tempat tinggal mereka memang dekat kawasan yang Di Taman Sungai Hijau tu. taman itu je lah. Kawasan perumahan di situ ya. Yang banglo-banglo tu untuk penginapan pelancong. Penginapan pelancong, kalau banglo ni memang disediakan kuartus di belakang banglo. Seterusnya, mari kita melihat kawasan pertempatan penduduk Bukit Fraser. Antaranya adalah Rumah Pangsa Taman Sungai Hijau, Perumahan Kos Rendah Taman Setia, Perumahan Kos Sederhana Taman Setia dan Pangsapuri Polis Taman Sungai Hijau. Okey, sekarang ini mari kita melihat banglo yang disediakan untuk penginapan pelancong. Antaranya adalah Smokehouse, Rompin House, Banglo Glen, TM Resort dan banyak lagi banglo yang disediakan untuk penginapan pelancong. Sekarang ini saya ingin membawa anda semua untuk menerokai aktiviti-aktiviti yang menarik yang terdapat di Bukit Fraser. Okey, sekarang ni kita di Paddock Fraser Hill. So, dekat sini kita akan buat aktiviti kuda dan archery. Sini adalah pavilion archery dan belah sini adalah pavilion paddock. Let's go. Okey, kat sini ada 4 ekor kuda. Bobby, Ringo, Nia dengan Grey. Okey, ini adalah Encik Amin. Dia penjaga tempat ni, paddock ni. Okey, hari ni saya nak tanya dia mengenai cara penjagaan kuda. Boleh Encik Amin ceritakan sikit? Intinya kalau
setiap hari rutin harian. Pagi kita akan bagi makan dulu. Sambil makan tu kita grooming untuk kebersihan kuda, kandang dia sekali, lepas tu siapkan empat sekali. Lepas tu kita siapkan dia untuk pelancong menunggang lah. Itulah persiapan untuk pagi. Setiap hari lah buat. Setiap hari sama, rutin dia sama. Biasalah. Ni kuda ni datang dari Kuda yang besar ni kita ambil dekat Selangor Terkelak. Tu kuda padi 2 ni kita ambil dekat Terengganu. Aktiviti kedua adalah aktiviti memanah. Encik Halim akan memberikan panduan dan mengajar teknik yang betul untuk melakukan aktiviti memanah. Panduan yang diberikan perlu dilakukan kerana ia boleh menyebabkan kecederaan jika salah teknik yang digunakan. Aktiviti yang ketiga adalah aktiviti paddleboard. Paddleboard ini dilakukan di kawasan Tasik Allan's Water. Tasik ini merupakan tasik semula jadi yang berkawasan seluas 200 hingga 300 meter. Para pelancong boleh melakukan aktiviti paddleboard ini selama 15 minit untuk melihat keindahan alam semula jadi di kawasan ini. Aktiviti yang terakhir kita adalah aktiviti Flying Fox. Sebelum bermain Flying Fox, guide yang terdiri daripada pelajar vocational Slim River dan pelajar UiTM, mereka akan menerangkan terlebih dahulu mengenai peralatan dan peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi. Guide akan memastikan alatan yang dipasang berada dalam keadaan yang baik untuk tujuan keselamatan. Oleh itu, kegiatan ekonomi masyarakat di sini dipengaruhi oleh kesemua ciri-ciri fizikal yang terdapat di kawasan ini dan juga kawasan ini yang berbukit bukau sangat strategik untuk dijadikan sebagai kawasan pelancongan. Something's gonna bring a change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.